Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Contoh adalah zikir hu. Dalam Islam kita tak boleh katakan ini mubah halal haram kecuali ada dalil. Kalau seandainya dalam ibadah kalau tak ada dalil maka ini bukan mubah. Ini haram untuk dibuat. Kita kata berhentilah zikir hu ni. Ambil zikir Nabi. Zikir Nabi sempurna. Cantik zikir Nabi ni. Bukan orang kita je, semua manusia. Bila dengar istimewa, you je ada, dia sangat menarik perhatian orang lain. So ini strategi mereka. Dan antaranya juga adalah untuk memasukkan sihir dalam amalan. Memasukkan nama-nama syaitan atas tujuan-tujuan yang memang jahat. Mereka fitnah dan timpa pada mereka azab yang pedih. Pasal menyanggahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quran kata qul ud'ullah aw ud'ur rahman, panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Tak beradab dibandingkan dengan hu, lebih beradab. Nak tanya masalah zikir hu yang viral sekarang. Adakah benar zikir yang diajarkan Nabi itu berat untuk kita amalkan sehingga kita perlu zikir cara lain? Ustaz, orang ada bagi tahu zikir hu tu sesat lah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai satu bentuk zikir yang ramai perbincangkan akhir-akhir ini, iaitu zikir yang berbunyi hu atau hu. Setahu saya, kalimah hu membawa maksud dia sebagai merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terdapat pelbagai pandangan mengenai amalan ini. Ada yang menyatakan ia haram kerana tiada sandaran daripada sunnah dan ada yang mengatakan ia harus kerana dianggap sebagai sebahagian daripada amalan para sufi. Mohon penjelasan daripada Ustaz, adakah zikir ini dibenarkan dalam Islam atau sebaliknya? Satu pendapat mengatakan ini hadis sahih. Ya, ini hadis sahih tuan-tuan. Satu pendapat mengatakan sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia duduk je. Dia duduk, dia dengar. Dia tak catat pun. Tak ada catat, tak buat kitab, sambil-sambil nyandor macam ni. Ya, sambil nyandor macam ni tuan-tuan. Orang ni, dia selamat daripada api neraka Allah. Nampak ni, kelebihan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini pada bulan Ramadan ni Allah tarbiyah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang berkasih sayang, menjadi hamba Allah yang sebenar-benar takutkan Allah. Kita beruntung tahun ni kita boleh semayang tarawih di masjid dan di surau. Kita semayang rapat-rapatkan saf, ya, kita dapat selawat beramai-ramai dan kita dapat makan more bersama-sama. Kita beruntung dalam kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kan dalam Al-Quran firman Allah, apa kata Allah dalam surah Ar-Rahman? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Tapi pada bulan Ramadan ada setengah manusia dia boleh berpuasa. Dia boleh berlapar dan dahaga, tetapi mulutnya jahat. Telinganya jahat, hatinya jahat, matanya jahat. Dan ada setengah manusia pula dia boleh berpuasa tapi tak semayang. Jadi aku buka di satu tempat. Rahsialah tempat mana tuan-tuan, ya? Ramai orang buka, tapi lepas buka terus start kereta terus cabut. Kita kena sangka baik tak? Mungkin dia semayang jamak tuan-tuan, ya. Kita sangka baik tak? Aku cakap dengan anak aku, kita sangka baik. Mungkin dia musafir, mungkin dia semayang jamak tuan-tuan, ya. Tapi ingatlah, solat dan puasa dia berbeza. Solat ni, ya, dalam hadis sebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana engkau lihat aku semayang. Ni kata baginda, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza puasa. Puasa ni, ya, solat ni bila umur anak itu 7 tahun, bapa wajib menyuruh anak itu semayang. Tapi anak ni tak wajib semayang lagi sebab dia belum cukup umur. Dia berbeza puasa. Puasa ni bila dia berakal dan cukup umur, dan apabila dia kuasa maka puasalah ke atasnya. Ini bab puasa. Tapi bab solat orang ambil endah tak endah. Ambil endah tak endah. Tengok sembahyang sunat tarawih. Orang bergabung-gabung sembahyang sunat tarawih. Tetapi sembahyang fardu 5 waktu orang tak boleh datang. Tak boleh datang. Orang boleh bergabung-gabung sembahyang sunat tarawih. Bila mengaji dia balik. Tuan-tuan berani sound. Aku berani sound tadi.
Ya, aku tak masuk balik buat apa? Aku kena cakap nanti daripada mahsyar Allah tanya aku, tuan-tuan. Kulul haqqa wa kana murad, ja'al haqqa wa haqqal batil, innal batila kana zahuqa. Tuan-tuan, buat kebenaran. Kita kena bagi tahu amal ma'ruf nahi munkar. Tadi orang telefon aku daripada Melaka. Ustaz, orang ada bagi tahu zikir hu tu sesat dah ustaz. Aku jawab senang dengan dia. Oh, itu buat TikTok tak sesat. Ya, tak sesat. Orang zikir hu sesat. Tu menjalak-jalak tu, gegar paganza, ya, jaga lawak tak sesat. Orang berzikir kata sesat. Engkau ni apa ni? Betul lah ustaz, ya. Nampak. Hu bahasa Arab huwa. Hu tu dia. Faham? Allah dah sini. Faham? Kalau kita ni bukan ahli tarikat, bukan ahli zikir, jangan sembang buat zikir. Faham? Ya, ni tak ada majlis ilmu balik. Macam mana nak dapat ilmu, tuan-tuan? Nanti bila ustaz marah, tok guru marah, dia marah kat ustaz balik, tuan-tuan. Tapi bukan orang sini suruh bagus. Tadi dia keluar, dia masuk balik, tuan-tuan. Orang sini bagus, tuan-tuan. Saya adalah wali kutub, Allah yang lantik, Nabi yang lantik. Saya adalah Mahdi. Kami akan menjadi penolong Mahdi. Dakwaan-dakwaan yang Masya Allah, Tabarakallah. Dakwa-dakwi untuk diri mereka. Jadi bila dah dakwa-dakwi begini, mestilah ada sebahagian pembuktian. Syekh kata, Syekh Kutub, Gauth, ada ke hadiah-hadiah khas daripada Allah untuk wali kutub ni? Di situ dia bawa hadiah-hadiah khas dia. Tuhan telah memberitahu saya nama rahsia dia. Ini tarikat kita je yang ada. Tuhan dan Nabi telah mengajar saya zikir-zikir tertentu yang khas, special. Ini cara mengikat murid ini, to make the tarikat eksklusif. Tak ada dalam tarikat lain, hanya ada dalam tarikat kita. Ini terus daripada Tuhan. Ini amalan yang Tuhan beri. Ini jadual Tuhan yang khas untuk kumpulan kita, jamaah kita. Orang kita suka keistimewaan, bukan orang kita je, semua manusia. Bila dengar istimewa, you je ada, dia sangat menarik perhatian orang lain. So ini strategi mereka. Dan antaranya juga adalah untuk memasukkan sihir dalam amalan. Memasukkan nama-nama syaitan atas tujuan-tujuan yang memang jahat. Nah, ini antara dua sebab utama kenapa zikir-zikir seperti ini dimasukkan. Ini juga diakui oleh salah seorang bekas syekh tarikat daripada Sudan. Bekas syekh tarikat bukan yang baru-baru masuk, bukan yang tepi-tepi. Syekh tarikat. Nama dia Syekh Hamid Adam. Dia pun pernah melalui khalwah dan sebagainya dan dah ditabalkan sebagai syekh tarikat dia. Dia kata memang ada nama-nama jin dan syaitan di dalam seruan-seruan kami. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kenapa saya begitu passionate? Sebab ini bukan benda besar dan dia dah masuk lama dah. Kita dekat sini mungkin baru nak tahu dan baru nak critical of the aurat and the azkar yang telah dibaca lama. Dalam sesi saya dengan Dr. Rozaimi pada sesi yang lepas di One Center Perlis, pernah diceritakan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas yang berlaku di Tanah Melayu ini, tarikat Syatariyah pada zaman dia mengamalkan zikir apa? Aum, 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 aum. Yang bagi dia sama dengan Om Hindu. Dah jadi ke belum benda ni? Dah jadi. Bukan di sana, tapi di sini. Jadi kita kena tahan, kita kena tolak balik. Kita tidak boleh membiarkan perkara ini berterusan dan fenomena ini berterusan dan dipandang enteng. Tak, ini bukan benda enteng. Ini termasuk dalam syariat perkara-perkara yang secret dalam agama kita. Muqaddas dalam agama kita. Wajib ke atas kita untuk jaga, tak kira apa bidang kita. Wallahu a'lam. Sebab nak menghidupkan satu sunnah yang telah mati ini bukan senang. Tak senang. Nak hidupkan satu sunnah yang dah mati susah, tuan-tuan. Kita bukan lawan dengan benda kufur. Kadang-kadang kita lawan benda bid'ah aja. Tapi orang punya maki kita. Padahal kita nak suruh balik pada amalan sunnah. Kita kata berhentilah zikir hu ni. Ambil zikir Nabi. Zikir Nabi sempurna. Cantik zikir Nabi ni. Doa Nabi, zikir Nabi kan sempurna. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Kan cantik tu. Ayat sempurna. Dia pun duk bantai hu. Advance sikit. Kita punya ni zikir ke syok ni? Kita nak ajak orang balik pada sunnah. Nak ajak orang balik pada sunnah, mereka tuduh kita sesat. Mereka tak nak ajak orang balik pada sunnah, mereka ahli sunnah. Tak ke penin?
Yang ajak orang balik pada sunnah tak sunnah, dia kata. Sesat. Yang tak ajak orang balik pada sunnah. Saya dengar juga penjelasan tu kan. Saya dengar juga penjelasan tu. Dia kata syekh ni benarkan, syekh ni. Kita nak dengar mana Nabi tunjuk benda ni. Di mana Nabi tunjuk? Kalau Nabi tak tunjuk, syekh ni kata macam tu, syekh ni kata macam tu. Banyaklah pandangan-pandangan memang banyak. Sebab Nabi pesan di akhir zaman nanti ni kita akan tengok perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena ikut sunnah aku. Tu pesan Nabi. Saya tengok. Ada tak Nabi amal? Tak ada, tak apalah. Saya amalan tak banyak. Zikir saya pun tak banyak. Tuan-tuan, zikir kita bukan banyak. Tak tahulah kalau zikir tuan-tuan banyak. Zikir saya tak banyak. Jadi alang-alang yang tak banyak ni buatlah yang Nabi tunjuk. Tuan-tuan buka kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Begitu banyak zikir Nabi yang kita tak teramal lagi. Tak payahlah hu-hu ah-ah tu. Biarlah orang lain duk buat. Hu-hu ah-ah kan? Biarlah orang lain. Kita zikir yang macam mana Nabi SAW tunjuk. Alang-alang kita nak amal. Sebab ada juga yang kata, yalah kita amal semua. Yang hu-hu pun kita buat. Yang sunnah pun kita buat. Kita kata masa kau buat hu-hu tu, kau tinggal dah sunnah Nabi tu. Cuba masa yang kau buat hu-hu tu, kau amalkan zikir Nabi. Alang-alang terisi juga dengan sunnah. Tapi macam-macam lah bagi alasan. Orang bagi alasan macam-macam. Tapi itulah saya nak kata, cabaran di akhir zaman ni bukan senang lah. Di akhir zaman ni nak ajak orang balik pada sunnah. Orang kata kita tak sunnah. Awak Wahabi, dia kata. Bukan ahli sunnah. Kembalilah kepada ahli sunnah. Kita pun tanya nak kembali kepada ahli sunnah ni macam mana? Amalkan bid'ah hasanah. Pening kepala kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita, sekali kalau kita tak buat bid'ah hasanah, sekali pun tak pernah buat bid'ah hasanah, tuan-tuan, ahli sunnah kita tak tergugat pun. Katalah satu orang pakcik duduk betul-betul dekat kampung jauh pada orang, dia tak pernah tahu tentang bid'ah hasanah, tapi dia tahu sunnah Nabi SAW. Ahli sunnah tak dia? Ahli sunnah dia. Walaupun dia tak pernah amal bid'ah hasanah bersih Melayu, dia tak pernah buat. Bukan saya nak marah sangat bid'ah hasanah ni, memang ada bid'ah hasanah ni sebahagiannya, tapi kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang tak terima bid'ah hasanah bukan ahli sunnah. Peliklah. Tak buat bid'ah hasanah bukan ahli sunnah. Tak buat bid'ah hasanah, tak terima bid'ah hasanah, tak ganggu ahli sunnah pun. Tak ganggu lafaz ahli sunnah tu. Kerana ahli sunnah orang yang berada di atas sunnah, bukan berada di atas bid'ah. Cuma Nabi SAW beri Galakkan pada orang yang nak hidupkan sunnah ni, pahala dia berterusan. Sebab apa? Sebab nak hidupkan sunnah di akhir zaman yang dah mati ni, kita berhadapan dengan cabaran. Sebab tu Nabi bagi ganjaran besar. Iaitu berkenaan dengan satu isu, yang mana isu ni masih lagi hangat diperkatakan, terutamanya di kalangan para agamawan, dan ianya juga menjadi satu kemusykilan di kalangan masyarakat awam khususnya, iaitu berkenaan dengan ada satu jabatan mufti di sebuah negeri di Malaysia ini yang telah menerbitkan satu risalah berkenaan dengan zikir hu, zikir menggunakan lafaz hu. Maknanya dalam risalah tu ialah ingin menggambarkan perbuatan itu tidak salah. Bahkan kalau kita tengok, bagi orang-orang yang baca risalah tersebut ataupun yang ambil tahu isu ni, apa yang terdapat dalam risalah tu, dia sebut antara contoh beradabnya golongan-golongan sufi, golongan-golongan tasawuf ialah tidak menggunakan isim zahir ataupun lafaz yang jelas untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lalu memendekkan dalam berzikir ni dengan menggunakan lafaz hu. Itu antara yang saya ikutilah. Jadi nak tanya kepada Sahibu Samahah Datuk Mufti sendiri, apa komen Datuk berkenaan dengan kenyataan tersebut? Adakah ia benar? Dan sekiranya ianya tidak benar ataupun tak betul, apakah alternatif kepada orang Islam ni untuk berzikir dan mengamalkan zikir yang diajarkan dalam agama Islam itu sendiri? Dipersilakan Sahibu Samahah Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Qarni sebagai pengurusi moderator pada malam ini, pengurusi masjid, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, asatizah dan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tengok bahagian wanita ni sesak sangat. Boleh kita mai ke depan sikit bagi yang belakang tu, dia orang boleh solat. Saya rasa dia pun nak solat. Genjak depan sikit boleh ke?
Bagi orang perempuan boleh gerak depan sikit kot, bagi lagi satu saf kat bawah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertamanya, siapa dia yang Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita supaya kita mencontohi dia di dalam beragama? Siapa dia? Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ulangi, orang nak masuk Islam dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah saja. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengiktiraf bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah, the only person yang Allah hantar untuk kita akhir zaman ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So contoh di dalam amalan, walaupun banyak orang akan bagi macam-macam, contoh di dalam amalan ialah amalan Nabi. Kalau kita pegang kepada trust ini, kita akan hilang banyak kekeliruan dalam nak beramal dalam hidup ni. Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Maka untuk nak berzikir, nak salat, nak puasa, Nabi SAW telah tunjukkan caranya kepada kita. Sama ada secara lisan pemberitahuan baginda, ataupun secara amalan perbuatan baginda SAW. Manusia banyak benda dia nak andai sendiri, bukan benda baru. Sejak zaman dahulu lagi, itu yang selalu kita sebut, apa yang Imam Malik tegur apabila seorang datang dia nak berihram, tanya Imam Malik mana tempat untuk dia berihram yang sesuai dengan ihram. Kata Imam Malik, min haits ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat mana Nabi berihram, kita ihramlah di situ. Nabi ihram di Bir Ali, ihram di Bir Ali, orang Madinah. Dia tak mau. Dia kata dia nak ihram di Masjid Nabi, dekat dengan kubur Nabi. Yang tu lebih baik, kerana Bir Ali tak ada apa tempat tuan-tuan duk pergi tu biasa ya. Bir Ali tu bukan Ali bin Abi Talib, tapi dinamakan Bir Ali merujuk pada Ali yang lain. Tak? Imam Malik kata tempat Nabi lah, Nabi ihram di situ, mula di situ. Dia tak syok, dia nak cadang sendiri. Kita ihram di Masjid Nabi, dekat dengan kubur Nabi, lagi best, lagi hebat. Kata Imam Malik, la taf'al akhsha an tusibakal fitnah, jangan buat, aku bimbang nanti ditimpakan kepadamu fitnah. Kata dia, fitnah apa? Aku menambah benda yang baik. Bir Ali, tempat itu kan tidak ada tu Zulhulaifah, tak ada apa di situ. Tak ada apa di situ di Zulhulaifah. Sedangkan kubur Nabi, Masjid Nabi, ada fadilat Masjid Nabi. Apa salahnya? Logiknya di Masjid Nabi semayang pun pahala lebih dah dibanding pergi semayang situ.
Kata Imam Malik, la taf'al akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat. Aku bimbang nanti ditimpa padamu fitnah. Dia kata fitnah apa? Nak buat lebih baik lagi. Kata Imam Malik, ay fitnatin a'zam min annaka tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi fitnah yang lebih besar daripada engkau merasakan engkau mendahului satu kelebihan yang Nabi itu kurang daripada engkau. Maksudnya dengan hang kata nak buat baik, nak buat ni yang lebih baik daripada yang Nabi, Nabi tu kurang pada hang lah. Nabi tu kurang pada engkau. Sedangkan Allah menyatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Berhati-hati orang-orang yang menyanggahi Rasul, nanti ditimpakan kepadanya fitnah, kepada kamu fitnah, dan timpa kepadanya, ditimpa pada mereka fitnah dan timpa pada mereka azab yang pedih. Pasal menyanggahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam teori Nabi aja. Sebab itu Al-Qarafi dalam Al-Furuq dia sebut tentang masalah zikir selepas solat. Kita nak zikir subhanallah, subhanallah 1000 kali tak apa. Tapi selepas solat Nabi kata 33, buat dulu 33 hak Nabi dulu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allah tu dia 33. Tak payah nak buat jadi 37, tak payah. Dia bagi yang tu. Bukan kata zikir tu tak baik. Mengikut Nabi tu yang baik. Lepas tu habis hadiah dah, Nabi dah. Pada waktu yang lain nak subhanallah 10,000, 100,000 pun tak apalah. Tempat yang Nabi jangan kita ganggu. Yang sudah ada petunjuk baginda. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'ul alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Takutlah Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Kata para ulama, kalau Nabi ada, jangan angkat lebih pada suara Nabi. Abu Bakar dan Umar merasa bersalah kerana bertengkar depan Nabi. Ma aratta illa khilaf. Tengkar, hang memang nak berkelahi dengan aku. Marah dua orang, Abu Bakar dan Umar. Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum ba'd. Jangan kamu kuatkan suara padanya seperti mana kamu kuatkan suara antara satu sama lain. Kalau Nabi ada, jangan angkat suara pada Nabi. Kalau Nabi tak ada, jangan angkat suara di dalam masjid Nabi. Karena di situ ada makam, di situ ada masjid Nabi. Ataupun angkat suara di kubur Nabi. Sayyidina Umar bagi amaran pada orang yang angkat suara di masjid Nabi. Yang berikutnya, kalau Nabi tak ada, jangan angkat suara cuba menyanggah hadis-hadis Nabi. Ada orang kata, saya baca tentang yang disebut oleh Ustaz Qarni tadi tentang buku tentang zikir hu ni. Dia kata orang yang zikir hu tu lebih beradab kepada Allah daripada sebut Allah Ar-Rahman, sebut nama tu tak beradab, sebut hu, dia tu lebih beradab. Kalau kau kata macam tu, artinya Nabi ajak selama ni tak beradab lah. Kau ajak ni lebih beradab. Itu bahaya tu.
Ia ada implikasi akidah. Artinya Al-Quran aja panggil Allahumma qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Allah. Dia kata tak kurang adab. Yang beradab jangan dia saja, jangan sebut nama. Tak beradab. Kurang adab dia kata. Yang tu lebih beradab. Yang ni adab dia kurang. Quran kata qul Allah aw ud'ur rahman, panggillah Allah, panggillah ar-rahman. Tak beradab dibandingkan dengan lebih beradab. Saya pelik je jabatan yang berstatuskan agama keluarkan buku seperti itu. Masalah tu akidah tu. Artinya Al-Quran, Sunnah kurang adab dibandingkan amalan yang dicadangkan itu. Ini benar-benar menyanggahi apa yang telah diajar oleh Allah dan Rasul. Kemudian dia nukil buku tu, buku ni. Buku banyaklah. Tapi mana nak sama segala buku tu dengan petunjuk Allah dan Rasul. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diterima, dipakai dan ditolak cakapnya melainkan Nabi yang maksum. Imam Malik tunjuk ke kubur Nabi, illa sahibu hadzal maqam, melainkan tuan punya kubur ini. Wallahu ta'ala. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, mahukah kami kabarkan kepadamu orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang telah sesat, telah terpesong, tapi mereka merasa dirinya dah berbuat sebaik-baiknya. Amal dengan amalan yang menyimpang daripada sunnah, kemudian dia merasa dirinya telah beramal dengan amalan yang baik. Di antaranya dia bagi contoh adalah zikir hu. Dalam Islam kita tak boleh katakan ini mubah halal haram kecuali ada dalil. Kalau seandainya dalam ibadah kalau tak ada dalil, maka ini bukan mubah, ini haram untuk dibuat. Tetapi kalau ada dalil, maka bergantung ada jadi wajib atau sunat. Tetapi kalau seandainya dalam urusan dunia, up to you. Selagi tak ada dalil melarang, maka itu hukumnya mubah. Buat seperti ini mengatakan zikir itu mubah, ini kerana dia nak backup pandangan dia sendiri, padahal dia sendiri pun tahu kalau itu adalah dusta atas nama Nabi. Saya nak tanya masalah zikir yang viral sekarang. Adakah benar zikir yang diajarkan Nabi itu berat untuk kita amalkan sehingga kita perlu zikir cara lain? Andainya zikir mufrad boleh, bolehkah kita zikir dengan nahnu ana antahu? Nampak? Sebab tu kita tanya dulu, tak usah masuk mengarung. Benda kita nak mengarung ni biar air tahar. Kalau air dalam jadi lemah air. Okey? Gini, dalam masalah ini bukan ulama kata afdal. Nah, zikir syariat ni zikir dalam hadis-hadis Nabi itulah. Dalam masalah ini ulama ahli sunnah wal jamaah hanya mengatakan boleh pada orang yang sebagian seperti golongan sufi. Dia nak berzikir dengan hukumnya harus. Apa kita kata harus? Dah ulama-ulama dunia kata harus. Apa kita nak ikut ustaz-ustaz kampung pula? Pak ulama kelas dunia kata harus. Bukan afdal. Bukan terbaik. Afdal zikir mana? Afdalul ma qultu wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Faham? Persoalannya ialah boleh ke tak mereka itu berzikir? Hukumnya boleh. Dah siapa yang berzikir? Orang tok jembat. Doa. Ahli zikir. Mereka berzikir ke mana? La ilaha illallah. Lepas tu zikirnya Allah. Lepas tu zikirnya Kau anda dia asal dia berzikir. Dah tu siapa? Tu la ilaha illahu. Dalam Quran la ilaha illahu. Faham lagi? Tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi zikirlah dia tu. Faham? Bukan kita zikir. Bukan dia kata afdal zikir di masjid. Bukan afdal zikir di pondok. Bukan afdal zikir orang kampung kampung. Tak. Persoalannya orang-orang tasawuf yang duk zikir dia kadang mula dia sebut dengan la ilaha illallah, lepas tu disebut dengan Allah, lepas tu disebut dengan Boleh. Siapa kata boleh? Bukan kita. Ulama-ulama mu'tabar kata boleh.
Faham? Tapi kita nak jatuh, kita kata zikir itu untuk orang kampung. Lepas tu kita bahas, dia bina naratif yang salah, lepas tu duduk bahas atas benda yang salah. Faham? Macam kita nak sakit hati dengan Tok Imam, Tok Jembar ni, kita carilah isu nak mampu Tok Imam. Faham? Kita buat cerita udur Tok Imam, buat lari janda. Lepas tu kita bahas abad tu lah. Oh, gitu pula, ingat molek. Padahal cerita tu reka je. Faham? Jadi kita tak usah masuk capur. Faham? Serah pada ulama'. Faham lagi? Kita kalau nak ngai gigi, lepas tu tali pendek. Ada lima depa. Nak ngai gigi kau apa? Faham? Nak ngai gigi kena banyak tali. Jorang kena kasar. Faham? Tali kena panjang. Laut dalam. Nak? Ni ada galahnya tu. Nak ngai dia, ngai gigi. Kena boleh. Mengaitkan puyuh lupa rik. Faham? Faham lagi tau? Jangan lebih-lebih. Serah pada alim ulama'. Dah. Dia nak eret kita masuk baluh habis. Bukan kita zikir. Tak ada orang zikir. Orang contoh khabar yang berlaku pada maqam sufi. Maqam tasawuf. Ahli zikir. Bukan kita. Setiap kali Nabi solat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca. Ogi kita. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.